Okey, kita ingin melihat Haris, angka keluaran dalam negara kasar kita kerana unjuran sudah pun dikeluarkan. Setakat ini sehingga kepada suku kedua kita ada angka 8.9%. Ekonomi semakin pulih. Betul. Pembukaan ekonomi itu masih berlaku. COVID masih lagi wujud. Betul. Bagaimana untuk kita melihat gerak keharapan dan juga unjuran penuh? Rakan tugas Nina Rosman ada angkanya. Nina berikan gambaran graf penuhnya supaya kita dapat membaca ke mana sebenarnya hala tuju ekonomi kita, Nina. Baik, terima kasih Najib dengan Harith. Sekarang ni seperti kita tahu kita berada di suku ketiga tahun ini. Jadi kita nak lihat lebih lagi bagaimana prestasi pertumbuhan KDNK kita daripada suku ke suku dan tahun ke tahun. Jadi apabila kita melihat pertumbuhan KDNK Malaysia kali terakhir mencecah 6% pada 2014. Jadi mari saya kongsikan kenapa kita menekankan pada tahun ini. Jadi apabila anda melihat graf di hadapan saya ini pada tahun 2008 hingga 2009, kita melihat kejatuhan ekonomi di mana iaitu dengan negatif 1.5 iaitu kejatuhan krisis ekonomi. Namun kita bangkit semula sehinggalah pada tahun 2020 di mana ekonomi kita jatuh semula iaitu dengan apabila negara dilanda dengan COVID-19 iaitu dengan sebanyak negatif 0.5% di mana anda dapat lihat ini adalah kejatuhan merosot yang paling ketara pada tahun 2020. Namun kita dapat melihat pada tahun 2021 ekonomi kita mula pulih semula dengan angka 3.1%. Jadi kita masih menunggu lagi apa pertumbuhan KDNK pada tahun ini kerana kita masih ada lagi balance bulan-bulan yang akan datang untuk kita rangkumkan bagaimana prestasi KDNK negara kita. Namun ramai para penganalisis menjangkakan pertumbuhan KDNK negara kita akan melebihi 6% termasuk juga dengan Bank Negara Malaysia Governor iaitu yakin bahawa pertumbuhan KDNK pada tahun ini akan tumbuh di antara 5.3% sehingga 6.3%. Jadi kita lihat tiada angka. Jadi ramai yang menganggap bahawa pertumbuhan melebihi 6% ini akan sama dengan pertumbuhan kita dapat rekodkan pada tahun 2014. Kita dapat lihat para penganalisis yakin bahawa kita dapat merekodkan pertumbuhan ini kerana dengan pertumbuhan ekonomi iaitu kita punya keadaan pasaran buruh sudah mula pulih dengan ketibaan pelancong yang semakin tinggi dengan juga perbelanjaan sektor swasta yang buat para penganalisis percaya bahawa pertumbuhan KDNK negara kita akan tumbuh melebihi 6%. Jadi apabila kita meliti juga saya rangkumkan balik bagaimana pertumbuhan KDNK Malaysia kita yang dikeluarkan pada suku kedua iaitu mencatatkan sebanyak seperti yang Najib kata iaitu sebanyak 8.9%. Yang mendorong itu adalah angka yang mendorong kepada pertumbuhan separuh pertama tahun ini iaitu sebanyak 6.95%. Jadi graf yang anda dapat lihat di hadapan saya ini adalah prestasi daripada suku pertama hingga suku keempat daripada tahun 2020 sehingga 2022. Jadi saya akan ringkaskan bagaimana pertumbuhan tahunan yang kita dapat lihat iaitu di mana anda dapat lihat di sini iaitu pertumbuhan tahunan pada tahun 2020 iaitu di mana kita mencatatkan sebanyak negatif 5.5% iaitu kejatuhan ekonomi akibat COVID-19 dan penutupan ekonomi yang berlaku di peringkat global. Dan pada tahun 2021 kita dapat lihat peningkatan sebanyak 3.1% iaitu masih berada di aras rendah. Kita tidak boleh cakap peningkatan yang agak tinggi kerana arasnya agak rendah di mana 2020 di mana ekonomi kita banyak dihentikan seketika dan 3.1 ini menunjukkan bahawa ekonomi kita dalam fasa pemulihan. Dia macam it comes back after it stop for a while, dia datang balik untuk beroperasi. Namun jadi saya akan lihat juga bagaimana rangkuman pertumbuhan KDNK sebenar bulanan year on year. Jadi sebelum itu saya akan kongsikan balik data yang sebelum ini saya dan rakan-rakan pernah kongsikan di mana anda dapat lihat iaitu bagaimana pertumbuhan sebenar bulanan yang kita dapat lihat tahun ini. Di mana kita dapat lihat pada Januari tahun ini iaitu 4.4% iaitu meningkat pada bulan Februari sebanyak 5.2% dan meningkat lagi pada bulan Mac, April sehinggalah Mei ia turun sedikit kepada 5.0% dan sehingga kini kita dapat suku kedua iaitu sebanyak 16.5% yang direkodkan pada Jun tahun ini. Jadi inilah angka pertumbuhan KDNK yang tertinggi setakat ini yang dicatatkan. Kita masih lagi menunggu data-data yang lain untuk bulan-bulan seterusnya. Jadi mengapa pentingnya untuk kita tahu bagaimana prestasi KDNK negara kita daripada suku ke suku, tahun ke tahun. Ini supaya kerana kita dapat membuat perbandingan. Adakah ekonomi kita berada dalam keadaan sihat dan apakah dasar ataupun usaha yang perlu
perlu bernama baik untuk ekonomi kita kekal stabil. Jadi ini dah antara angka-angka yang saya dapat kongsikan daripada Bank Negara Malaysia Ya. dan kembali kepada Harits dengan Najib. Okey, terima kasih Nina atas pencerahan yang begitu terang sekali kita faham pergerakan dan juga keadaan trend itu. Bagi mengulas lanjut, sudah pasti kita bawakan tetamu kita pada jam ini, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi daripada Putra Business School. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Sihat ke Doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat dan ceria. Okey, bendera di belakang itu menandakan keceriaan. Salam 2-1 malam tadi untuk Manchester United peminatnya. Mungkin rakan-rakan tugas kita yang peminat Liverpool juga bermasalah pada hari ini. Luqman Haris satu kita cakap ya. Okey, let's get into business Doktor. Kalau kita melihat kepada apa yang Nina bentangkan tadi, 6% ramai mengatakan bahawa akan tumbuh pada tahun ini. Pada pandangan doktor sendiri, mampukah melebihi 6% ataupun berapa keadaannya dan apa downside risk cabaran yang masih wujud berbaki dua suku lagi? Ya, capaian ataupun 6% untuk tahun ini memang tidak mustahil kerana kalau kita lihat pada suku tahun kedua 2022 ini jumlah KNK sebenarnya sekitar 366 bilion. Untuk mencapai 6% untuk tahun 2022 hanya memerlukan peningkatan 1% saja untuk suku tahun ketiga dan juga peningkatan 1 lagi peratus untuk suku tahun keempat. Bermakna kalau suku tahun ketiga itu meningkat KNK kepada 370 bilion dan kemudian meningkat lagi kepada sekitar 375 bilion, maka angka 6% itu akan dicapai. Dan kalau kita buat perbandingan sebelum pandemik pada suku tahun keempat 2019 KNK sekitar 370 bilion dan malahan kalau kita lihat tahun lepas juga suku tahun keempat KNK ada sekitar 371 bilion, maka peningkatan 1% sahaja daripada suku tahun kedua ketiga dan suku tahun ketiga keempat itu memang mudah dicapai. Dan saya melihat kalau kita rujuk juga kepada indikator makroekonomi yang telah dilaporkan oleh Jabatan Perakam Malaysia terutamanya pada bulan Julai, peningkatan nilai ekspor berterusan dengan 2 digit, akaun semasa imbangan dagangan masih kekal positif, malahan result antarabangsa juga masih kukuh. Dan juga kalau kita lihat FDI untuk separuh tahun pertama juga menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan. Malahan kalau kita lihat juga pelabur asing sudah mula membuat pembelian di equity di Bursa Malaysia menunjukkan peningkatan mata lebih 1,510 mata. Dan semua ini membuatkan ramai panelisa dan juga pelabur juga yakin atas prospek ekonomi Malaysia untuk sehingga akhir tahun ini. Dr. Razman, melihat kepada seperti yang doktor katakan mampu dicapai angka tersebut, apa faktor yang boleh menjadi penyumbang? Kalau kita lihat pelancongan semakin rancak, perdagangan juga, angka-angka perdagangan juga memberangsangkan. Tetapi mungkin adakah dari segi perbelanjaan tu bagaimana? Kerana kalau kita lihat inflasi, kenaikan OPR dan sebagainya, adakah ini juga akan memainkan peranan untuk kita melihat dari separuh kedua tahun ini, pandangan doktor? Ya, kalau kita lihat mengapa KNK kita mencatatkan pertumbuhan positif yang memberangsangkan untuk suku tahun pertama dan kedua tahun ini malahan antara tertinggilah di rantau ASEAN ini, kerana kita masih lagi orang kata mempunyai industri yang saya kira tradisional lah yang kekal menyumbang kepada pertumbuhan ini, iaitu dari segi sektor perkhidmatan, elektronik electrical dan juga komoditi juga disokong dengan harga seperti contoh minyak dunia yang tinggi dan juga minyak masak ataupun minyak sawit yang kekal tinggi walaupun dah nampak sedikit penurunan. Namun kita fahamlah bahawa ada beberapa faktor global yang memungkinkan berlakunya sedikit kerencatan untuk bulan-bulan yang akan datang. Kita lihat bahawa ramai sudah menjangkakan bahawa akan berlaku sedikit kemerosotan ekonomi peringkat global. Amerika Syarikat mula menunjukkan technical recession yang merupakan antara rakan dagang utama Malaysia. Termasuk juga kalau kita tengok China masih lagi orang kata belum mahu membuka ekonomi sepenuhnya disebabkan faktor pandemik, dan kalau seperti disebut sebentar tadi juga krisis Rusia Ukraine masih lagi memainkan peranan, dan banyak lagi faktor seperti
gangguan rantai bekalan yang belum lagi pulih sepenuhnya dan juga faktor cuaca global yang tidak menentu. Semua ini memainkan peranan yang boleh memberi kesan sama ada positif ataupun negatif terhadap pertumbuhan KDNK negara untuk beberapa bulan akan datang ini. Keadaan ini sudah pastinya akan menunjukkan prospek untuk tahun 2023 ini akan lebih mencabar, mengambil kira dengan keadaan kita dengan ketidaktentuan ekonomi yang menyelubungi ekonomi global. Jadi doktor boleh jelaskan lagi tak apakah cabaran yang kita akan hadapi dalam perancangan prospek 2023 ini? Ya, kalau 2023 memang kita lihat berlakunya cabaran daripada pelbagai yang kata aspek lah, kita lihat geopolitik dunia, juga dari segi perkembangan ekonomi dunia yang masih lagi tidak menentu. Bank Dunia pun masih meramalkan bahawa pertumbuhan ekonomi global akan kembali perlahan. Namun kita juga tidak boleh nafikan di peringkat domestik juga kita bakal berdepan beberapa ketidaktentuan. Sebagai contoh, pilihan raya umum kita tidak tahu bila akan berlaku, tetapi faktor politik ini sebenarnya memainkan peranan yang amat penting. Kestabilan kerajaan itu memungkinkan kata pelabur untuk kembali datang, peniaga untuk meluaskan perniagaan. Itu saya lihat antara faktor utama. Pada masa yang sama, kita lihat juga bahawa bajet 2023 yang akan dibentangkan hujung tahun ini juga akan memainkan peranan yang penting juga bagi memastikan momentum pertumbuhan ekonomi yang kita kecapi pada tahun ini berterusan hingga 2023. Dan saya lihat gabungan faktor eksternal ataupun global dan juga domestik akan terus memainkan peranan menentukan hala tuju pertumbuhan ekonomi kita tahun depan. Dr. Ahmad Razman, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini mengulas tentang kedudukan dan juga unjuran ekonomi untuk tahun ini dan juga tahun hadapan. Apa cabarannya juga kita bincangkan. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini.